KPM. Cikgu dah. Buat apa tu? Cikgu Lin. Ya. Ni, saya tengah makan mangga ni baru daripada Cikgu Azmah tadi. Sedap betul lah. Manis. Nak cuba? Tak apalah, saya tak suka mangga yang manis. Saya lebih suka yang masam. Yang masam ni saya tak sukalah. Nanti perut. Saya suka yang masam. Saya tak suka yang manis-manis macam ni. Biasa yang manis lembik je. Kalau masam pun mesti saya nak makan dengan gula. Oh, Tak nak cuba? Biasa Cikgu Lin kalau beli mangga kat mana ya? dekat pasar, dekat rumah je. Assalamualaikum Cikgu. Amboi rancaknya berborak. Waalaikumsalam Kak Rina. Tadi kan, pasal dalam gimmick tu saya terdengar-dengar perbualan Cikgu. Sebut pasal masam lah, pasal manis lah. Ada kaitan ke dengan topik kita hari ni? Oh ada Kak Rina. Topik kita pada hari ini berkaitan dengan bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Wow, menariknya topik hari ini. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM yang pastinya untuk slot 1 jam ini kita nak bawakan pemerhatian murid-murid dalam slot menengah rendah untuk kita mempelajari satu lagi mata pelajaran berkenaan dengan sains iaitu rangsangan dan gerak balas seperti apa yang diterangkan oleh guru kita pada hari ini. Ini dia di sebelah saya. Kita ada Cikgu Nurul Huda Abu Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, Kuantan Pahang, Tengku Perang. Baik. Yang keduanya juga dari sekolah yang sama, kita ada Cikgu Hazatul Azlin Yaakob. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, bila menyentuh tentang topik hari ini sudah tentu banyak yang kita nak kongsikan. Betul tak Cikgu? Betul. Tapi sebelum tu, kalau boleh saya nak terangkan kepada semua yang menonton ketika ini, pastinya ramai tertanya-tanya kenapa kami yang berada di dalam studio ini tidak mengenakan pelitup muka. Baiklah, sebenarnya ini merupakan slot pendidikan khas di mana Cikgu Huda dan Cikgu Azlin juga saya dibenarkan untuk membuka pelitup muka sepanjang 1 jam bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas membaca gerak bibir dan juga mimik muka sesi pembelajaran untuk hari ini. Baik, seorang lagi guru yang kita nak perkenalkan kepada murid-murid semua. Kita bersama juga dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani yang merupakan juru bahasa isyarat kita pada hari ini dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru, Kuala Lumpur. Manis orangnya. Baiklah. Okey, kita nak teruskan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum tu seperti biasa, saya nak mulakan untuk Cikgu Huda dan Cikgu Azlin untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu. Ini adalah satu rutin kelaziman yang kami lakukan walaupun hanya berada di dalam studio, dan anda juga perlu sama-sama untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Jangan lupa ya untuk memakai pelitup muka dan pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik Cikgu, menyentuh tentang topik hari ini yang telah pun Cikgu beritahu sebentar tadi, iaitu tentang mata pelajaran sains, rangsangan dan gerak balas. Mungkin kita nak berkongsi terlebih dahulu berkenaan dengan standard pembelajaran untuk hari ini. Silakan. Okay, terima kasih Kak Rina. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Okey, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat melabel dan dan melakar struktur organ deria serta dapat menerangkan fungsi dan kepekaan terhadap rangsangan.
Baiklah, itu menyentuh tentang standard pembelajaran. Tapi kan Cikgu Huda, kita juga nak tahu apa sebenarnya objektif yang bakal murid-murid capai dalam tempoh 1 jam pembelajaran hari ini. Silakan. Cikgu Lin. Terima kasih Kak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan Kak Lina dan murid-murid yang berada di rumah, kita akan belajar tentang organ deria lidah pada hari ini dan antara objektifnya ialah diharapkan murid-murid dapat melabel struktur lidah dengan baik, dengan betul dan menerangkan apakah fungsi tunas rasa dan menerangkan secara ringkas bagaimana lidah kita mengesan rasa dan juga yang akhir sekali kita dapat murid-murid dapat melabel 5 jenis kawasan rasa pada lidah. 5 jenis kawasan rasa, ya Cikgu? Baiklah, rasanya tak sabar untuk kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Tapi kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti murid-murid, kita akan terus bersama-sama dalam topik hari ini menyentuh tentang rangsangan dan gerak balas hanya dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rangsangan dan gerak balas itu topik yang akan kita kongsikan untuk pembelajaran mata pelajaran sains pada hari ini bersama dengan Cikgu Huda dan juga Cikgu Azlin. Baik, Cikgu Huda, apa yang kita nak mulakan dulu memberi pemahaman kepada murid-murid kita? Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Kak Rina, saya ingin bertanya dululah pada Kak Rina berdasarkan gimik yang kami telah lakukan tadi, apakah rasa mangga yang dimakan oleh Cikgu Huda? Oleh cikgu tadi, sebab cikgu sebut cikgu suka yang manis. Mesti mangga manis. Okey, betul sekali. Okey, tapi saya tanya pula, apa pula rasa kegemaran Cikgu Lin? Okey, tadi kalau tak salah saya, cikgu yang ada sebut dia tak suka manis. Dia suka yang masam. Okey, tepat sekali. Baik. Jadi, Cikgu Huda akan menghadiahkan 1 bintang kepada Kak Rina untuk ditampalkan pada papan ganjaran di sana. Jadi saya dah dapat bintang. Ya. Dan mengharapkan Kak Rina dapat mewakili murid-murid di luar sana untuk mendapatkan sebanyak mungkin bintang bagi mendapatkan hadiah misteri di akhir pembelajaran kita nanti. Wah, ada hadiah misteri. Seronoknya. Saya cuba ya, cikgu. InsyaAllah boleh. Okey, tanpa buang masa, saya serahkan kepada Cikgu Lin. Silakan Cikgu Lin. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat kepada struktur lidah. Ini adalah struktur lidah. Okey, organ deria lidah ialah organ deria rasa. Kalau Kak Rina dan murid-murid di rumah yang berada di rumah boleh melihat ya, terdapat bintik-bintik kecil pada lidah yang dikenali sebagai papila. Papila ini dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Jadi setiap tunas rasa mempunyai 10 hingga 50 reseptor rasa. Jadi reseptor rasa inilah yang dapat mengesan 5 jenis rasa asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang bagaimana lidah dapat mengesan rasa. Okey, murid-murid dan Kak Rina, bagaimana lidah kita mengesan rasa? Okey, apabila kita makan, sebenarnya bahan kimia di dalam makanan akan melarut di dalam air liur kita. Kemudian, dia akan resap ke dalam tunas rasa. Daripada situ, reseptor-reseptor rasa dalam tunas rasa dirangsang untuk menghasilkan impuls saraf dan seterusnya impuls saraf dihantar ke otak dan di otak
akan berlaku proses mentafsir dan mengenal pasti rasa makanan yang kita makan tadi. Jelas tak Kak Rina? Jelas cikgu. Kak Rina, sebelum tu saya ingin mengujilah kefahaman Kak Rina tentang tadi saya ada menerangkan tentang papila, tentang reseptor rasa, betul? Okey, jadi pada kefahaman Kak Rina lah. Apakah nama bintil-bintil kecil yang terdapat pada permukaan lidah kita? Oh, bintil-bintil kecil pada permukaan lidah. Ya. Dah tentu papila, cikgu. Betul Kak Rina. Syabas tahniah ya. Terima kasih. Jadi cikgu akan berikan Kak Rina 1 bintang untuk jawapan yang betul. Baik, terima kasih cikgu. Jadi saya boleh tampalkan 1 bintang ni pada papan ganjaran saya ya. Okey, boleh. Okey. Seterusnya, Okey, seterusnya disebabkan Cikgu Lim pun sudah menguji Kak Rina, jadi tibalah masa Cikgu Huda pula untuk menguji Kak Rina berdasarkan apa yang telah Cikgu Huda terangkan tadi. Baik. Jadi sudah bersedia Kak Rina untuk menyusun papan peta alih yang telah saya sediakan ini? okey, baik. Jadi maksudnya saya perlu ke sana cikgu? Ya, ya. Baiklah. Dan pastinya ini merupakan salah satu cara juga untuk kita mengingat kembali apa yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Huda. Okey. Di sini terdapat ada 5 kad yang bermaklumat untuk Kak Rina tampalkan pada papan peta alih yang telah disediakan. Baik, saya cuba ya cikgu. Okey, so daripada sini apabila kita makan, apa yang berlaku Kak Rina? Mula sekali. Untuk mulanya, bahan kimia dalam makanan melarut dalam air liur. Ya, betul. Baik, saya tampal. Kemudian, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku, ianya akan resap dalam tunas rasa. Ya, betul. Tepat sekali. Kemudian, apa yang akan berlaku? Kemudian, sudah pasti reseptor rasa dalam tunas rasa dirangsang untuk hasilkan impuls saraf. Ya, benar. Betul. Tepat sekali. Kemudian, apa yang akan berlaku? Setelah itu cikgu, impuls saraf akan dihantar ke otak. Ya, betul. Dan akhir sekali, apa yang berlaku? Akhir sekali sudah tentu otak akan mengenal pasti rasa. Ya, tepat sekali. Pandai Kak Rina. Terima kasih cikgu. Dan cikgu dah harap murid di rumah juga dapat melengkapkan peta alih seperti yang berada di hadapan ini. Jadi dengan itu Cikgu Huda ingin menghadiahkan 2 bintang kepada Kak Rina untuk dilekatkan pada papan ganjaran. Baiklah. Wah, nampaknya kalau kita boleh tumpukan perhatian untuk pembelajaran ni, banyaklah bintang yang akan diperolehi ya. Mesti. Baik, terima kasih cikgu. Dan okey, saya nak kena lalu semula untuk tampalkan di papan ganjaran yang sekarang ni sudah ada 4 bintang. Okey, jadi saya dah faham, pastinya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga faham dengan apa yang telah pun diulas dan diterangkan oleh Cikgu Huda dan juga Cikgu Azlin. Baiklah, yang seterusnya apa lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan murid-murid cikgu? Okey, saya ingin bertanya pada Kak Rina. Kak Rina pernah dengar tak perkataan impuls saraf tu? Impuls saraf. Apa maksud impuls saraf sebenarnya cikgu? Okey, sebenarnya murid-murid yang berada di rumah, impuls saraf ialah maklumat yang dihantar ke dalam bentuk saraf dan ianya berlaku sangat cepat. Sepantas aliran elektrik. Wow, pantasnya. Ya. Di situlah berlakunya pentafsiran maklumat daripada rangsangan menuju ke gerak balas. Baik. Baik, kita dah faham tentang impuls saraf tersebut dan bagaimana pula yang tadi cikgu dah sentuh tentang rasa. Boleh cikgu terangkan? Rasa? Okey. Dapat 5 rasa. Sebab kalau seingat saya kan cikgu, rasa ni
Kalau tadi cikgu dah sentuh rasa masam, rasa manis, kan? Ada pelbagai lagi rasa yang saya rasa. Yang saya rasa juga. Okey. Apa agaknya mungkin cikgu boleh terangkan rasa yang dapat dirasa oleh struktur lidah kita. Okey, Kak Lina, macam ni. Tadi Kak Lina dah dengar rasa masam, Betul. rasa manis tadi. Cikgu dah sedang menikmati mangga dia, ya. Ya. Jadi ada 3 lagi rasa yang boleh dikesan oleh lidah kita sebenarnya, iaitu rasa masin, rasa umami dan juga rasa pahit. Okey, Kak Lina, boleh cikgu uji lagi sekali tak kefahaman Kak Lina? Okey, saya cuba ya cikgu. Silakan. Okey, tadi sebentar tadi saya ada menjelaskan, cikgu ada menjelaskan tentang reseptor rasa, tunas rasa. Betul. Jadi di mana agaknya? Tahu tak Kak Rina boleh berikan tempat di mana letaknya reseptor rasa pada lidah ni? Reseptor rasa pada lidah terletak di tunas rasa, cikgu. Betul, Kak Rina. Syabas, Kak Rina telah dapat menjawab dan semestinya murid-murid yang berada di rumah juga boleh menjawab soalan-soalan yang mudah macam ni. Okey. Saya pun ada satu soalan, Kak Rina. Oh, ada lagi. Pasti banyak lagi Dan bintangnya. saya rasa saya harap murid di rumah juga dapat mencari jawapan untuk soalan saya ni. Okey, sebenarnya ada di situ. Apakah jenis rangsangan yang dikesan oleh lidah? Jenis rangsangan bahan kimia. apa? Ya, bahan kimia. Tetapi murid kena ingat ya, bahan kimia di dalam makanan. Sekadar bahan kimia saja belum tepat. Lagi. Okey, jadi jawapan saya kurang lengkap. Ya. Jawapan yang sebetulnya bahan kimia dalam makanan. Ya, Betul ya cikgu? tepat sekali. Baik, kita dah belajar banyak sebenarnya tentang rangsangan dan gerak balas. Pastinya selepas ini murid-murid kita nak mendalami lagi berkenaan dengan rasa ini. Yang baru saja Cikgu Azlin kongsikan ada 5 jenis. Saya tertanya-tanya, rasa umami tak pernah dengar kan? Selepas ini kita akan ketahui lebih lanjut berkenaan dengan 5 rasa. Semuanya di dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi bersama kami pastinya dalam mata pelajaran sains slot pendidikan khas untuk menengah rendah, di mana topik yang dipilih pada hari ini menyentuh tentang rangsangan dan gerak balas. Baik, Cikgu Azlin, sebelum kita nak mulakan kepada subtopik seterusnya, boleh tak kalau kita imbas sedikit apa yang kita telah belajar pada segmen kedua sebelum ini? Okey, Kak Rina. Okey, seperti yang Kak Rina sedia maklum tadi, sebentar tadi kita telah mempelajari beberapa perkara tentang deria rasa lidah, iaitu murid-murid tahu struktur lidah, di mana papila terletak, apa yang berada pada papila, permukaan papila, kemudian di mana reseptor rasa, apa itu tunas rasa, apakah fungsi tunas rasa. Okey, kemudian kita ada juga mempelajari tadi tentang bagaimana cara lidah kita mengesan rasa. Jadi bila kita, seperti yang Kak Rina dah belajar sebentar tadi, bahan kimia yang terdapat dalam makanan tadi melarut mengikut aturan dan aliran yang betul lah, sehingga otak dapat mentafsir apa rasa makanan itu. Jenis rasa yang kita makan. Ya. Okey, Benar baik. sekali. Jelas, Okey. Cikgu. Boleh kita teruskan kepada topik seterusnya? Boleh. Okey, sebelum tu cikgu nak bertanyalah Kak Rina yang mewakili murid-murid yang berada di rumah. Okey, berapakah
jenis rasa yang dapat dikesan oleh lidah kita dan Kak Rina perlu nyatakan apa rasa-rasa itu. Okey, cikgu boleh sebab saya masih lagi ingat dengan pembelajaran saya waktu saya belajar mata pelajaran sains dulu. Dah tentu ada 4. Rasa manis, rasa masam, rasa masin dan rasa pahit. 4 rasa ya? 4 rasa, saya yakin memang 4 rasa yang saya belajar. Okey, terima kasih Kak Rina atas jawapan yang diberikan. Namun jawapan tu kurang tepat sebenarnya. Alamak, tak dapat bintang lah ni. Memang tak dapat bintang Tapi yang cikgu ni. memang bukan ada 4 ke? Tidak, jawapan sebenarnya adalah lidah kita akan mengesan rasa 5 jenis rasa asas. Wow, Ya, 5? iaitu manis, Manis, masam, masam, masin, masin, pahit dan juga umami. umami. Kak Rina pernah dengar ke perkataan umami tu? Dari tadi saya terfikir dan muskil dengan perkataan umami ni, cikgu. Apa sebenarnya rasa umami ni? Okey. Rasa umami ni akan diterangkan oleh Cikgu Huda. Baik, Cikgu Huda, silakan. Okey, Kak Rina dan murid di rumah. Umami ni adalah satu istilah yang baru kita dengar kan. Ya. Jadi, umami dikelaskan sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami itu sendiri. Rasa umami ni dikaitkan dengan rasa lazat dan sedap seperti rasa daging dalam sup atau rasa penapaian seperti keju dan cendawan, sup cendawan atau monosodium glutamate, iaitu makanan-makanan yang mengandungi bahan perisa monosodium glutamate, iaitu MSG. Pernah dengar tak Kak Rina MSG? Pernah, cikgu. Jadi, apa sahaja makanan yang kita ada mengandungi MSG ni, dia mampu untuk menghasilkan rasa umami. Ya. Okey. Kak Rina mesti pernah masak kat dapur kan? Pernah sangat. Okey, siapa yang biasa masak di dapur, orang-orang chef ni, biasanya selain daripada kita menambah bahan perisa gula dan garam, mesti kita akan menambah sejenis lagi perisa yang mengandungi MSG untuk menambahkan lagi rasa sedap sesuatu makanan yang kita masak tu. Rasa sedap lah, rasa umami, Kak Rina. Baiklah, saya dah faham. Tapi saya tertanya pula, di mana sebenarnya kedudukan rasa umami ni, cikgu? Okey Kak Rina, saya cikgu yang akan terangkan di mana letaknya rasa umami tu. Boleh. Okey, kita ke slide. Okey. Okey, untuk rasa umami Kak Rina, umami ni, rasa umami berada di bahagian tengah lidah kita. Oh, di bahagian tengah. Ya. Jadi tadi Kak Rina dah mempelajari 5 jenis rasa asas, betul? Betul, cikgu. Okey, jadi berdasarkan paparan yang ditayangkan sekarang, kita dapat lihat ini struktur lidah. Betul. Okey, dan ditunjukkan bahagian-bahagian lidah yang dapat mengesan rasa-rasa tertentu. Jadi bahagian lidah yang bahagian hujung lidah, okey, hujung lidah itu lebih peka kepada rasa manis. Baik. Okey, rasa manis. Jadi bahagian hadapan kiri dan kanan lidah lebih peka kepada rasa masin. Rasa masin. Dan kemudian bahagian belakang kiri dan kanan lidah akan peka kepada rasa masam. Rasa masam. Okey, dan seterusnya bahagian belakang lidah kita akan peka kepada rasa pahit. Dan seperti yang Kak Rina sedia maklum tadi, Kak Rina bertanyakan tentang rasa umami semestinya di bahagian tengah. Pandai Kak Rina. Okey, jelas dan saya faham. Rupanya bahagian tengah itu dikenali sebagai rasa umami. Betul ya, cikgu? Betul. Baiklah. Saya ingin bertanya lah pada Kak Rina. Okey, cikgu. Saya rasa saya bersedia. Okey. Dan kepada murid di rumah, cuba ya. Sekiranya kita makan ubat, pil, Panadol, kan? Betul. Paracetamol, biasanya di kawasan berwarna manakah akan lebih peka pada rasa tersebut? Kalau makan ubat, semua orang kadang-kadang tak suka rasa ubat. Sebab rasa ubat tu pahit. Dah tentu di bahagian belakang lidah, cikgu.
Betul. Tapi saya tak nak lagi bagi bintang. Alah, tak dapat sebab lagi. saya nak tanya satu lagi soalan. Kalau kita makan coklat, di kawasan yang berwarna manakah lebih peka dengan rasa tersebut? Tadi kalau seingat saya, Cikgu Azlin ajar tadi di bahagian hadapan ada rasa manis. Coklat kan manis, Ya. dah tentu di bahagian hujung lidah depan. Okey, tepat sekali. Cikgu rasa murid di rumah pun dapat ambil jawapan yang sama. Maka 1 bintang untuk Kak Rina ditambahkan pada papan ganjaran. Okey, murid-murid pun boleh lakukan aktiviti yang sama bersama dengan keluarga. Kalau dapat jawab, dapatlah bintangnya. Okey, Cikgu. Okey, Kak Rina. Bagi menambahkan lagi kefahaman murid-murid yang berada di rumah dan juga Kak Rina, cikgu ada menyediakan satu aktiviti inquiry. Wow. Satu aktiviti inquiry untuk kita dapat mengetahui dengan lebih jelas di mana rasa pada bahagian lidah kita. Okey. Jadi di sini terdapat beberapa bahan lah kita sediakan, iaitu Kak Rina hanya perlu mendengar pernyataan soalan daripada cikgu. Baik. Kemudian Kak Rina perlu melengkapkan gambar rajah timbul yang disediakan. Baik, Boleh, Kak saya Rina? cuba, Cikgu. Okey, dah sedia? Pasti bersedia. Okey. Untuk pernyataan yang pertama. Okey, soalan pertama. Larutan yang pertama adalah larutan jus peria. Agak-agak Kak Rina lah. Apa rasa peria? Wah, Peria? Peria rasanya pahit. Pahit. Betul ke peria itu rasa pahit? Betul, Cikgu. Kadang-kadang saya minum jus peria memang pahit sangat rasanya, Cikgu. Okey, tahniah Kak Rina. Jadi Kak Rina perlu ambil nombor 1 yang mewakili rasa pahit itu dan lengkapkan pada gambar rajah timbul kita. Dan juga Kak Rina, selain daripada jenis rasa yang Kak Rina perlu lengkapkan, Kak Rina juga perlu tampal jenis larutan apa yang berasa pahit. Baik, saya cuba, Cikgu. Saya dah dapat nombornya, iaitu nombor 1 untuk rasa pahit. Ini bahagian lidah di hujungnya adalah rasa pahit. Rasa pahit. Okey, jenis rasanya pula? Jenis rasa. Okey. Ini pahit. Ada di sini. Okey. Okey, larutan apa yang mewakili rasa pahit yang Kak Rina tampal tadi? Dah tentu jus peria. Ya, tepat sekali Kak Rina. Baiklah. Banyak lagi soalan tak, Cikgu? Tak sabar ni nak dapat bintang. Ada lagi, jangan risau. Okey. Ada lagi. Baik, saya cuba. Soalan seterusnya, larutan yang kedua. Larutan yang kedua adalah larutan cuka. Kak Rina pernah makan cuka tak? Tapi tak makan macam tu saja. Saya mesti tambah dalam masakan. Okey, biasanya apa rasa cuka tu? Masam, Cikgu. Tak tahan. Okey, tepat sekali. Jadi bahagian lidah yang manakah yang peka kepada rasa masam? Kalau rasa masam, apa yang Cikgu Azlin terangkan sebentar tadi, dah tentu-tentu bahagian yang berwarna merah jambu ni. Ya ke? Masam ni, Cikgu. Betul. Okey, tepat sekali. Okey, Rasa jadi masam pada bahagian lidah belakang kiri dan kanan. Saya tampak ya, Cikgu? Silakan. Saya rasa saya faham pengajaran hari ini. Jelas dan juga memang membantu rajah ni sebenarnya. Okey, saya ambil ya rasa masam. Rasa masam. Dan jenis larutan apa yang mewakili rasa masam pada lidah kita? saya nampak cuka di situ, Cikgu. Ya, Apa kata tepat saya sekali. ambil semua untuk mudahkan saya bergerak sebab tak sabar nak dapat bintang. Jadi saya letak cuka di sini. Betul ya, Cikgu? Betul, tepat sekali Kak Rina. Baik. Okey, tadi kita nampak Kak Rina macam seronok bila dengar perkataan umami. Ya. Okey. Jadi
sekarang kita nak uji Kak Rina, di manakah rasa umami yang mana mewakili larutan kita yang ketiga, iaitu sup cendawan segera. Sedapnya sup cendawan. Nak makanlah cikgu. Tak ada gula Boleh saja. selepas ni. Sup cendawan yang berasa umami pastinya di bahagian tengah lidah kita, cikgu. Okey, tepat sekali Kak Rina. Okey, sila tampalkan nombor yang mewakili rasa umami. Rasa Okey, umami. Rasa umami. Ini juga benda yang baru saya belajar hari ini. Umami, dan saya akan pilih Jenis sup larutan. cendawan segera sebagai contoh untuk rasa umami yang ada di bahagian tengah struktur lidah. Baik, cikgu. Okey, seterusnya Kak Rina. Okey, larutan yang keempat adalah larutan garam. Rasa-rasa Kak Rina lah. Apakah rasa garam? Masin lah, cikgu. Rasa garam kalau terlebih dalam makanan, terasa masinnya. Okey, sila tampalkan nombor yang mewakili rasa masin. Baiklah. Saya rasa makin pantas saya dapat jawab ni, cikgu. Nampak tu Kak Rina bagi tumpuan yang lebih lagi tu. Baiklah. Betul tak, cikgu? Betul, tepat Ah. sekali. Jadi jenis rasa yang mewakili nombor 4 adalah Rasa masin. Dah tentu-tentu larutan garam memang masin rasanya, cikgu. tahniah Kak Rina. Dan untuk melengkapkan lagi aktiviti inquiry kita, jadi rasa yang terakhir adalah larutan gula. Apakah rasa larutan gula? Larutan gula dah pasti manis rasanya. Semanis Kak Rina ke? Wah, wah, wah. Kalau macam tu nanti saya belanja cikgu 1 bintang lah. Boleh. Okey, ini rasa terakhir kita, rasa manis, iaitu mewakili, terbalik pula. Larutan gula. Okey, tahniah Kak Rina. Jadi, Kak Rina dapat lengkapkan aktiviti inquiry kita dengan cemerlang. Cikgu akan berikan 5 bintang untuk Kak Rina letakkan pada papan ganjaran. Baiklah, sekejap lagi kita akan letakkan bintang yang ada 5 bintang ya, cikgu? 5 5 bintang sekaligus kita bagi. Baiklah. Okey, sambil saya nak lekatkan bintang itu, kita nak berehat sekejap dan kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bersama kami semula dalam Didik TV KPM yang ketika ini sedang menumpukan perhatian terhadap mata pelajaran sains dengan topiknya hari ini, rangsangan dan gerak balas. Baik, cikgu. Tiba-tiba saya terlihat di sebelah saya ni ada teka silang kata lah pula. Adakah ini aktiviti seterusnya? Okey, ini adalah aktiviti yang terakhir untuk pelajaran kita pada hari ini untuk mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, iaitu struktur lidah, cara mengesan rasa pada lidah dan jenis-jenis rasa yang dapat dikesan oleh lidah kita. Jadi ini untuk mengukuhkan lagi pengetahuan Kak Rina dan murid-murid di rumah. Jadi diminta Kak Rina melengkapkan teka silang kata berdasarkan soalan yang akan cikgu dah beri nanti. Okey, baik, saya cuba ya, cikgu. Okey, untuk soalan 1, melintang. Okey. Apakah rasa sedap atau lazat yang dikaitkan dengan silang kata 1 tadi? Baik, kita dah belajar hari ini, saya pun dah faham rasanya adalah umami. Okey, huruf apa tu ya yang perlu kita isi? Huruf M. Ya, M. Aha, kita ada rasa umami yang melambangkan rasa sedap dan rasa lazat. Umami. Okey. Okey, soalan yang kedua. Apakah nama bintil-bintil kecil yang terdapat pada lidah?
Bintil-bintil kecil yang terdapat pada lidah dikenali sebagai papila. Papila. Jadi, huruf apakah itu yang perlu dilekatkan pada teka selang kata tu? Ejaannya P-A-P-I-L-A. Okey, teruskan. Jadi, saya ambil dulu. Okey, pandailah Kak Rina ni ya. Saya jelas tadi pengajaran tadi, cikgu. Murid yang paling cemerlang setakat ni. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya. Jenis rangsangan yang merangsang organ dera lidah ialah 3 ke bawah ni. Apakah ia di dalam makanan? Oh, dalam makanan. Seingat saya, bahan kimia. Apakah Bahan kimia huruf-hurufnya? dalam makanan. Ya, tepat sekali. So, hurufnya? Hurufnya bahan. B-A-H-A-N. Saya ambil ni dulu. Okey. Bahan. Bahan, kita ada bahan. Kemudian, seterusnya, perkataan kimia. K-I-M-I-A. Kimia. Pandai. Betul, tepat sekali. Terima kasih, cikgu. Okey. Kalau soalan tak dapat, tak tahulah ya. Soalan seterusnya, Ya. terdapat berapakah rasa yang boleh dikesan oleh lidah kita? Ini saya akan ingat sampai bila-bila sebab tadi saya dah buat salah. Sebenarnya rasa bukan ada 4 ya murid-murid, rasanya 5. Ada 5 cikgu. Betul. 5 rasa termasuk rasa umami. Okey, soalan terakhir sekali ialah pada permukaan lidah dilapisi beratus-ratus reseptor rasa iaitu yang terdapat pada Yang terdapat pada tunas rasa. bagaimana ejaannya tu? T-U-N-A-S-R-A-S-E. Tunas rasa. Baik. Saya akan tampalkan mengikut ejaannya. U. Kemudian kita ada huruf N, huruf E, huruf S, huruf R, E, S dan E. Tunas rasa. Okey, tepat sekali. Jadi, di sini adalah 5 silang kata yang telah berjaya Kak Rina lengkapkan dan cikgu dah rasa murid di rumah juga berjaya menjawab soalan-soalan yang cikgu dah telah sebutkan tadi. Oleh itu, Kak Rina bolehlah melengkapkan Saya rasa dah penuh bintang saya, penuh, ya? cikgu. Sampai dah tak ada nampaknya. tempat. Menunjukkan Kak Rina memang seorang yang memang hebat lah. Sampai papan ganjaran pun dah penuh. Tapi saya boleh dapat lagi kan, cikgu? Sebenarnya kita akan ada sesuatu sebabnya Kak Rina sudah berjaya melengkapkan semua aktiviti sepanjang pembelajaran kita hari ini. Okey Kak Rina. Baik, memang sangat mudah kalau kita dapat faham dengan jelas berkenaan dengan organ dera lidah pada hari ini, di mana cikgu dah mengajar berkenaan dengan rangsangan dan gerak balasnya. Baik, sebelum kita nak berakhir, mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada Cikgu Azrin dan juga Cikgu Huda berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Saya nak mulakan dengan Cikgu Azrin dulu, boleh? Okey, untuk rumusan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini melalui penglibatan bersama untuk melengkapkan dan menjalankan 3 aktiviti yang telah kita sediakan, iaitu dapat melabel dan melakar struktur lidah dengan betul, dapat menerangkan dengan ringkas cara lidah kita mengesan rasa dan dapat melabel 5 jenis rasa pada kawasan lidah yang berbeza.
Okey, untuk makluman semua juga, berdasarkan senarai semak standard prestasi melalui aktiviti-aktiviti yang telah kita jalankan, jadi didapati Kak Rina dan semestinya murid-murid yang berada di rumah sana telah memberi respon yang aktif, yang baik, yang mana telah berjaya mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains. Jadi seperti yang kita dapat lihat, Kak Rina telah mendapatkan bintang yang banyak tadi. Jadi kita berikan satu ganjaran, iaitu berupa hadiah misteri kepada Kak Rina. Seronoknya dapat hadiah misteri, cikgu. Ini hadiahnya Kak Rina. Baik, terima kasih cikgu. Buat susah-susah saja jauh hadiah ni dari Pahang. Ya. Baik, sedikit rumusan daripada Cikgu Huda. Silakan. Okey, Cikgu Huda harap murid-murid di rumah faham dan memahami sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dapat mengenal struktur lidah dengan betul, dapat melakar sebenarnya kalau murid-murid yang boleh melukis, boleh melakar secara ringkas struktur lidah dan boleh melabel dengan betul, kemudian dapat menerangkan secara ringkas cara bagaimana lidah kita mengesan rasa dan melabel beberapa kawasan pada lidah dengan 5 jenis rasa dengan betul. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan topik hari ini yang pastinya ada pelbagai ilmu bermanfaat yang dapat diperolehi bukan saja oleh saya tetapi juga oleh murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azlin, kepada Cikgu Nurul Huda berkongsi pelbagai ilmu hari ini, juga bersama kita Cikgu Suhaili. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang berguna kepada semua anda yang sedang menonton ketika ini. Terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.